Farid, seorang lelaki menginjak umur 13 tahun pada tahun ini. Jika dilihat kepada paras rupa yang merupakan kesukaan daripada ibu dan ayahnya, Farid menjadi pujaan gadis-gadis di sekolahnya. Farid merupakan anak kedua pasangan suami isteri, Encik Badrul yang merupakan seorang ahli perniagaan berjaya dan Puan Mona yang bekerja sebagai akauntan bank yang terkemuka di sebuah bandar. Farid mempunyai seorang kakak yang bernama Farhana yang kini berumur 20-an. Handsome juga aku ni. Adalah iras-iras Farid Kamil tu. Fuh. Dia dah mula dah. Yelah, mestilah handsome. Tengoklah anak siapa. Of course lah, Mama. Suasana riang di rumah banglo kepunyaan Encik Badrul dan Puan Mona memecahkan kesunyian pada hari Minggu mereka sekeluarga. Farid seorang budak yang ceria sehingga kan ada saja ideanya untuk menyenangkan ahli keluarganya. Pada kebiasaannya, Farid mempunyai latihan hoki pada setiap hujung minggu. Farid merupakan seorang atlet hoki mewakili sekolahnya dan pada bulan hadapan Farid mempunyai satu perlawanan hoki peringkat kebangsaan. Papa, minggu depan kan? Minggu depan kan? Ya, Farid apa? Kak Farid nak cakap apa ni? Papa dengar ni. Bulan depan, Farid ada perlawanan hoki. Peringkat kebangsaan. Kan, Pa? Boleh tak Farid nak minta kayu hoki baru? Kayu yang lama tu dah tak sedap dah. Nak guna lapar. Lagipun, Apple pun dah ada kayu baru, Pa. Yelah, kamu pergi siap sepat. Kejap lagi kita pergi beli ya. Macam tu lah awak. Selalu manjakan anak lelaki awak seorang tu. Apa yang dia nak, semua awak bagi je. Mana dekat siapa lagi harta saya habiskan kalau bukan dekat awak dengan anak-anak. Papa nak bawa Farid je ke? Macam mana dengan Fana? Dia anakku sayang, Papa belikan Fana poster BTS ya. Sayang Papa. Muah. Begitulah gambaran betapa gembira dan bahagianya keluarga Encik Badrul bersama isteri dan anak-anaknya. Encik Badrul yang berperwatakan cool dan bersahaja itu dapat membuatkan anak-anaknya menjadi rapat dengannya. Begitu jua dengan Puan Mona. Sifat penyayang yang diselit dengan sedikit ketegasan itu menjadikan mereka berdua, Farhana dan Farid, berjaya dalam bidang akademik mereka. Semasa mereka sekeluarga hendak masuk ke dalam kereta, Abang Hisham, jiran yang berada di sebelah rumah mereka, menegur mereka. Ai, Farid. Nak pergi mana tu? Seakan nampak. Hihi. Tak adalah, bang. Bulan depan kan saya ada perlawanan hoki. Jadi, Papa setuju nak belikan saya kayu hoki baru. Oi, hebat betul noh adik abang ni seorang. Dah besar dah kamu. Dulu, kamu abang cubit-cubit je. Tapi sekarang, tinggi. Dah mengalahkan abang. Bola Hisham, katanya dia nak jadi macam kamu, pemain hoki kebangsaan mewakili negara kita ni. Abang Bad dengan Kak Mona ikut je apa yang dia nak. Keluarga Encik Badrul sudah menganggap Hisham ibarat anak mereka sendiri. Hisham seorang pemain hoki yang handal dan menjadi idola buat Farid untuk terus berjaya sepertinya. Di sekolah, Farid merupakan murid yang pintar di sekolahnya. Farid sentiasa mendapat keputusan yang cemerlang dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, Farid seorang yang nakal di sekolah dan sentiasa menimbulkan masalah. Jom kita lepak kat Cyber Cafe. Pol. Ponteng kelas ni. Malas aku nak dengar cikgu ni. Kita pergi main game Mobile Legend. Alah, malas aku. Jomlah weh. Aku dah lama tak ponteng kelas ni. Boring lah kat kelas ni. Okeylah. Jap aku simpan barang dulu. Farid dan Saiful bersama-sama pergi ke Cyber Cafe. Semasa Farid sedang pusat bermain, tiba-tiba Farid terdengar namanya dipanggil. Farid menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya dia kerana dia ternampak cikgu disiplinnya iaitu Cikgu Hamzah. Farid, Saiful, apa yang kamu sedang buat? Sekarang bukan sesi persekolahan ke?
Cikgu tahu semua kerja sekolah kamu selalu siapkan, dapat keputusan baik. Tapi tak bermakna kamu boleh lepak sesuka hati macam ni Siapa yang ajar kamu ponteng ni? Alah cikgu, baru duduk tak sampai 50 saat. Dah kantoi. Potong mood betul lah. Relax lah cikgu. Kita baru start main. Nak push rank dulu ni. Nanti kita balik lah. Sekarang atau nanti, cikgu kira sampai 3. Kalau tak bangun lagi, cikgu terus call parent korang. 1, 2. Ish, cikgu ni kecoh lah. Jomlah Syaiful, kita balik lah. Nanti mama papa aku bising pula. Dengan hati tidak rela, Farid dan Saiful balik ke sekolah dengan Cikgu Hamzah. Farid tidak berpuas hati dan hasrat untuk mencalakan kereta Cikgu Hamzah. Dalam kelas, Ipul, kau nak ikut aku tak? Aku plan nak pergi cala kereta cikgu tu. Uish, kau geram sangat tu. Boleh je. Tapi aku tolong cover-cover je. Nanti kau pandai-pandai lah. Cepat je lah kan. selepas sesi persekolahan, Farid dan Saiful telah pergi ke tempat parking kereta Cikgu Hamzah dan telah mencalakan kereta Cikgu Hamzah tanpa diketahui oleh orang lain. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut namun tanpa disedari, Cikgu Hamzah telah memerhati tingkah laku mereka sejak awal lagi. Pada waktu petang, ketika mereka sedang bermain hoki, Cikgu Hamzah telah datang dan panggil Farid dan Saiful untuk pergi ke pejabatnya. Apa yang kamu dua buat tadi lepas kelas? Kamu tahu tak CCTV tu apa? Farid Saiful? Tahu tak kelakuan kamu ni sudah melanggar peraturan sekolah? Kalau kamu masih lagi bersikap macam ni, cikgu tak agak-agak untuk minta coach korang menghalang kamu daripada perlawanan hoki tu. Jangan cikgu, saya betul-betul nak join perlawanan hoki tu. Saya janji tak buat macam tu dah. Kan pun? Ya cikgu, kita insaf dah. Kita janji tak buat dah. Okey, cikgu bagi peluang terakhir. Kalau kamu masih degil dan melanggar peraturan, cikgu akan halang kamu serta-merta daripada main hoki. Walaupun mereka dimarah dan diberi amaran oleh Cikgu Hamzah, mereka masih lagi tidak insaf dengan perbuatan mereka. Dengan rasa tidak bersalah, Farid dan Saiful telah pergi ke gelanggang hoki untuk melakukan latihan bagi perlawanan yang akan datang. Sewaktu rehat, mereka telah berbual kosong. Farid, kau buat apa cuti ni? Family aku plan nak pergi bercuti kat Cameron Highland. Nak sambut birthday aku kat sana. Kau? Aku dah kat rumah je lah. Baru nak ajak kau training sekali. Tak apalah kalau gitu. Nanti lepas kau balik kita training sekali. Nak menang ni. Itulah. Aku plan nak latih lepas cuti tu. Dah lah ni first time aku join perlawanan hoki peringkat kebangsaan. Tak apalah kalau macam tu. Nanti ingat bawa balik souvenir kat aku juga. Sambil tu aku pergi plan dulu nak gimana sambut lepas tim kita menang perlawanan tu. Farid berasa teruja untuk bercuti ke Cameron Highland dan perlawanan hoki pada minggu hadapan. Farid dan ahli keluarganya telah merancang pelbagai aktiviti yang menarik selama 3 hari di Cameron Highland. Sehari sebelum ke sana, mereka semua sibuk mengemas barang untuk diletakkan di dalam bonet kereta. Mereka sedang membincangkan barang yang perlu disimpan dalam beg. Yeay, cuti sekolah dah start. Farid tak perlu lagi buat kerja sekolah. Farid boleh cuti kat Cameron Highland. Seronok tau. Mama, boleh tak saya bawa kayu hoki sekali ke Cameron Highland? Kenapa sayang nak bawa kayu hoki tu? Kita pergi bercuti. Mana ada gelanggang hoki kat Cameron Highland tu? Ma, minggu depan kan saya ada perlawanan hoki peringkat kebangsaan. Saya suka kayu hoki baru ni. Saya rasa macam tak boleh tidur tanpanya. Kalau macam tu, Farid bawa je lah kayu hoki tu. Tapi, Farid perlu simpan dan jaga baik kayu hoki. Kalau kayu hoki dah rosak, Farid tak dapat menyertai perlawanan nanti. Yelah, saya akan jaga baik-baik kayu hoki ni.
Keesokan harinya, mereka bertolak ke Cameron Highland. Farid berasa amat gembira kerana dapat meluangkan masa yang berharga bersama ahli keluarganya. Mereka melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama sepanjang berada di Cameron Highland. Mereka sekeluarga bertolak balik ke rumah pada jam 3 pagi untuk mengelak daripada kesesakan jalan raya. Farid tidak mahu tidur. Dia berasa sangat gembira sambil menyanyi dalam kereta. Papa, Mama, you know what? This year is the most meaningful birthday present for me. Farid dapat kayu hoki baru, dapat naik kabel car, dapat makan strawberry. Farid happy sangat. La 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 la. Alah, nanti hari jadi aku, Papa nak bawa aku pergi Korea. Bolehlah aku jumpa jungku aku. Oh my Oppa. Sudahlah Fana. Jangan mengusik adik awak tu. Hari ini kan hari jadi dia. Apa pula yang hantar mesej bagi-bagi berita ni? Ni mesti scammer ni. Mana phone saya ni? Encik Badrul sedang mencari telefon bimbit yang terjatuh di bawah tempat duduknya. Tiba-tiba, kereta yang dipandu oleh Encik Badrul melanggar tiang lampu di tepi jalan yang bengkak-bengkok itu. Ketika itu, Farid yang berada di tempat duduk penumpang hadapan dan dia mengalami kecederaan yang teruk. Lagi mengerukan keadaan, Farid tidak memakai tali pinggang keselamatan semasa tragedi tersebut berlaku. Sebihan kaca kereta yang pecah telah masuk ke dalam kedua-dua berbola mata Farid. Sakitnya. Papa, Mama, tolong. Sakit. Tolong. Tolong saya. Sakit sangat. Encik Badrul dan Puan Mona panik mendengar jeritan anak lelaki mereka itu. Mereka segera memeriksa keadaan Farid, manakala Farhana membantu untuk membuat panggilan kecemasan untuk mendapatkan ambulans. Farid, bertahan sekejap ya. Kakak call ambulans sekarang ya. Adik sabar sekejap je. Hello, Sultanah Hospital di sini. Apa yang saya boleh bantu? Tolong. Kami kat jalan apa ni? Oh, Jalan Simpang Pulan. Dekat dengan kawasan Cameron Highland. Adik saya cedera teruk. Dia berdarah. Saya takut. Matanya masuk kaca. Tolong hantar ambulans segera. Tolong kami. Tolong. Okey, Cik. Cik boleh bawa bertenang dulu. Sekarang ni, boleh saya tahu nama Cik? Selain Cik dan adik Cik, siapa lagi yang berada dekat sana? Saya Farhana. Saya ada dengan Papa, Mama. Baik, Cik. Sila tunggu ketibaan ambulans kami ya. Sila bertenang dan jangan gerak ke mana-mana. Ambulans akan sampai secepat yang mungkin. Cepat sikit ya. Sejurus tamat panggilan telefon tersebut, Farhana segera mendapatkan Farid untuk melihat keadaan Farid. Tiba-tiba, Farid hendak keluar dari kereta. Farid jangan gerak. Farid duduk je dalam kereta ni diam-diam. Kita tunggu ambulans datang ya. Nanti doktor datang merawat Farid. Farid ingat, Farid jangan sentuh mata. Mama ada di sini. Papa pun ada. Kakak Fana pun ada sayang. Farid. Kenapa Farid yang cedera? Kenapa bukan Mama? Mama yang sepatutnya duduk dekat depan. Mata Mama yang sepatutnya cedera. Bukan Farid. Farid dan ahli keluarganya dibawa ke hospital. Seminggu kemudian, Farid tersedar daripada komanya. Pada awalnya, dia tidak menyedari akan keadaannya kini. Namun, selepas dia cuba untuk membuka mata, dia mendapati bahawa kedua-dua biji matanya telah tiada. Aku kat mana ni? Kenapa semua gelap? Mana mata aku? Mana mata aku? Aku nak balik. Aku nak balik. Aku nak balik. Farid.
Bawa bertenang Farid sayang. Kamu dekat hospital sekarang ni nak. Kamu jangan banyak bergerak. Kamu tak sembuh sepenuhnya lagi. Doktor! Doktor! Tolong anak saya, doktor. Air mata Puan Mona tidak dapat ditahan lagi. Puan Mona menangis sekuat hati melihatkan keadaan anak lelaki kesayangannya sekarang. Encik Badrul dan Farhana turut menangis mengenangkan nasib Farid pada masa hadapan. Dr. Suhana masuk ke ward di mana Farid ditempatkan. Tuan, Puan, buat masa sekarang, eloklah kita biarkan Farid berehat dulu. Keadaan dia pun belum stabil lagi buat masa ni. Saya harap Tuan dan Puan dapat memahami keadaan Farid sekarang. Jom ikut saya ke bilik. Ada banyak perkara yang perlu saya jelaskan. Mereka sekeluarga beredar daripada ward 1 Anggrek di mana Farid ditempatkan dan mengikuti Dr. Suhana ke biliknya. Sesampai mereka di bilik Dr. Suhana, Dr. Suhana menghela nafas yang panjang dan wajahnya bertukar menjadi muram. Okey, baiklah Encik Badrul dan juga Puan Mona. Seperti sedia maklum, Farid telah menjadi buta sepenuhnya akibat daripada kemalangan minggu lepas. Kedua-dua bola matanya telah dijangkiti kuman akibat daripada tusukan kaca kemalangan. Oleh itu, pihak kami dengan persetujuan Tuan dan Puan telah melakukan pembedahan pembuangan biji matanya. Demi keselamatan Farid sendiri, saya harap Tuan dan Puan boleh bertabah dengan dugaan ini dan dapat memikirkan inisiatif yang selanjutnya untuk masa depan Farid. Tapi doktor, masa depan anak saya dah gelap segelap pelihatan dia, doktor. Dah tak ada apa yang saya boleh lakukan untuk dia. Dah lah Mona, awak tak boleh macam ni. Awak kena jadi kuat depan Farid. Dia perlukan semangat kita sekarang. Macam mana dengan masa depan anak kita nanti, bang? Apa pula pandangan masyarakat sekeliling tengok anak kita OKU? Saya malu, bang. Suasana di bilik Dr. Suhana menjadi hiba. Tangisan Encik Badrul, Puan Mona dan Farhana bersilih berganti. Mereka berpelukan antara satu sama lain mengenangkan musibah yang menimpa permata dalam keluarga mereka. Mereka masih tidak menyangka perkara ini akan terjadi dan hampir merenggut nyawa Farid. Baiklah, Tuan, Puan. Buat masa sekarang, keluarga Tuan Puan perlu sentiasa memberikan sokongan emosi yang positif kepada Farid. Memang saat-saat macam ni adalah sangat sukar bagi Farid. Oleh itu, Farid sangat memerlukan sokongan daripada keluarga yang terdekat. Betul apa yang doktor cakap tu, Mama, Papa. Adik-adik kita je sekarang ni. Papa, Mama dan Fana. Kalau bukan kita yang kuat untuk dia, siapa lagi nak buat macam tu kan? Ya, beginilah Encik Badrul dan Puan Mona. Puan sekeluarga boleh merujuk kepada pakar untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan cadangan yang sesuai. Sampai saat ini, pihak kami tidak boleh mengeluarkan apa-apa lagi surat yang menyatakan bahawa Farid adalah seorang OKU. Oleh itu, pihak Tuan perlu merujuk kepada pakar mata untuk membuat diagnosis lanjut serta mengeluarkan surat rasmi bagi urusan kad OKU. Untuk makluman Tuan, kad ini adalah amat penting bagi Farid supaya pada suatu hari nanti dia dapat ditempatkan di sekolah pendidikan khas apabila dia sudah bersedia sepenuhnya. Oh, macam tu ya doktor. Terima kasih doktor atas info yang telah doktor jelaskan tadi. Saya harap kami akan jumpa jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi kami sekeluarga. Sama-sama Encik Badrul, Puan Mona. Dan memang tanggungjawab saya sebagai seorang doktor yang merawat Farid. Saya pun dah anggap Farid ni macam anak saya sendiri. Tuan dan Puan jangan risau. Saya akan bantu uruskan selagi hayat dikandung badan. Kelihatan Encik Badrul, Puan Mona dan Farhana beredar dari ruang Dr. Suhana dengan perasaan yang bercampur bau iaitu risau dan takut. Rumah banglo mewah milik Encik Badrul dan Puan Mona sudah lama sunyi, tidak kedengaran suara gelak tawa keluarga mereka. Puan Mona sudah sebulan tidak bekerja dan dia mengambil keputusan untuk meletak jawatannya sebagai seorang akauntan bank. Dia mahu fokus sepenuhnya menjaga Farid kerana Farid kini sudah tidak seperti dahulu. Farid perlu bergantung sepenuhnya kepada ahli keluarganya untuk melakukan sebarang pergerakan di dalam rumah. Farid suka buah oren kan? Ni Mama ada belikan buah oren untuk Farid masa Mama keluar tadi. Tengok ni sayang, Mama dah siap potong untuk Farid makan. Tak nak. Farid dah kenyang.
Badan dan muka Farid mengarah ke arah tingkap bilik bujanya itu. Dia langsung tidak mengendahkan keterujaan mamanya itu. Wajah Puan Mona berubah di mana tadinya ceria kini beberapa titik air mata gugur jua melihatkan kelakuan anak lelakinya itu. Farid, dah berapa hari Farid tak makan, nak? Makanlah sikit buah oren ni. Ke Farid nak mama masakkan tom yum campur kegemaran Farid yang macam selalu Farid request tu? Kalau Farid nak, sekarang juga mama buatkan untuk Farid, Nak? Tiba-tiba Farhana muncul daripada belakang, mencuba untuk meredakan ketegangan keadaan di situ. Tak apalah, Ma. Adik dah kenyang tu. Sekejap lagi mesti dia makan buah oren tu. Kan Farid kan? Farhana cuba menghampiri Farid untuk bercakap dengannya. Namun dengan tidak semena-mena Farid menjerit dengan sekuat hati. Sudahlah. Keluar. Aku ni OKU. Tak boleh nampak. Tak ada masa depan. Aku memang tak layak untuk hidup. Baik aku mati je. Farid, kenapa Farid jadi macam ni? Siapa yang kata Farid tak berguna? Kami semua selalu ada untuk Farid. Sayang sangat dekat Farid. Tapi Pa, Farid dah buta. Dunia Farid gelap, Pa. Farid tak mampu nak buat apa-apa. Nak berjalan, nak ke tandas pun dah tak boleh nampak, Pa. Apa lagi guna Farid hidup dekat dunia ni? Semuanya dah tak ada makna untuk Farid. Di ruang tamu pula, Puan Mona kelihatan sedang duduk termenung di sofa berhadapan televisyen. Dia langsung tidak menyedari kehadiran suaminya di sisi. Jauhnya orang tu termenung. Sampai ke suami ni dekat tepi pun tak perasan, Itulah bang. Anak kita Farid. Saya rasa macam-macam dah saya buat untuk dia. Tapi satu pun tak menjadi. Dia makin mengurung diri adalah. Mona, anak kita tu baru sebulan macam tu. Awak dah nak give up dengan dia. Awak tengok kawan abang tu, Hafiz, yang anak dia tak ada kaki dari lahir tu. Lagilah besar ujian yang dia hadapi. Kita ni baru sikit je dah mengeluh penat. Ada sebab Mona kenapa Tuhan uji kita macam ni. By the way Mona, Dr. Suhana dah bagi kontak seorang doktor pakar dekat hospital bayan lepas tu. Kalau tak silap Dr. Melissa nama dia. Sekejap lagi abang nak call dia. Nak set up appointment nak bincang pasal Farid. Encik Badrul mengeluarkan iPhone 50 Pro Max yang dimilikinya lalu berlalu ke ruang luar rumah. Hello, adakah Dr. Melissa di sana? Saya Badrul, ayah kepada Farid. Saya dapat kontak nombor dari Dr. Suhana. Hello? Ya, saya Dr. Melissa. Betul-betul. Dr. Suhana dah maklumkan perkara ni kepada saya. Saya dah dapatkan maklumat mengenai Farid daripadanya. Jadi, saya rasa esok Encik boleh datang ke hospital untuk kita berbincang dengan lebih lanjut. Boleh? Boleh, Doktor, boleh. Baiklah, esok saya akan ke sana. Terima kasih, Doktor. Farid rasa hidupnya tidak bermakna dan ibu bapa Farid risau melihat keadaan Farid. Ayah Farid telah berjumpa dengan Dr. Suhana untuk mendapatkan pandangannya. Doktor, anak saya Farid dah tidak seperti dulu. Dia tidak lagi senyum, gelak-gelak macam dulu. Doktor boleh tolong saya tak? Baik Encik Badrul. Saya faham situasi keluarga Encik. Farid sekarang seperti pesakit-pesakit saya yang lain. Mereka masih tidak dapat menerima hakikat yang bahawa mereka tidak sempurna seperti dahulu. Tapi boleh saya tahu keadaan Farid sekarang? Adakah dia masih lagi termenung dalam bilik? Ataupun dia sudah mula bercakap dengan orang lain? Anak saya masih lagi termenung dalam bilik, Doktor. Saya pun risau tengok keadaan dia. Nak keluar bilik pun susah. Saya cadangkan Encik Badrul untuk pergi ke perkhidmatan optometri yang ada di hospital ini. Saya akan beri maklumat Farid kepada pakar optik sebagai rujukan mereka. Harap mereka dapat bantu menyelesaikan masalah penglihatan Farid. Baik, Doktor. Terima kasih sangat-sangat. Nanti saya akan rujuk kepada pakar optik itu. Encik Badrul berasa bersyukur setelah mendapat bantuan daripada Dr. Suhana. Dia kemudiannya pergi ke perkhidmatan optometri untuk mendaftarkan nama Farid. Selepas beberapa hari kemudian, Encik Badrul dan Puan Mona bersama Farid telah pergi ke hospital untuk berjumpa dengan pakar optik yang bernama Dr. Melissa. Petang, Doktor. Ini anak saya, Farid. Petang, Cik Puan. Hai Farid. Farid, apa khabar hari ini?
Farid tidak memberikan respon kepada persoalan Dr. Melissa. Okey Farid, boleh doktor tanya Farid beberapa soalan? Doktor betul-betul nak bantu Farid. Farid hanya mengangguk kepala dan ibu Farid kelihatan cemas. Walau bagaimanapun, Farid masih menjawab semua soalan yang ditanya oleh Dr. Melissa. Setelah beberapa pemeriksaan pada mata Farid, Dr. Melissa telah mengesahkan bahawa Farid seorang orang kurang upaya OKU buta sepenuhnya. Baiklah Encik Badrul, Puan Mona, saya telah menjalankan beberapa ujian diagnosis dan mengesahkan bahawa Farid telah mengalami buta sepenuhnya. Buta sepenuhnya bermaksud Farid tidak lagi dapat melihat dan perlukan bantuan orang lain. Farid kini masih lagi di peringkat awal dan trauma. Jadi, saya cadangkan Encik Badrul dan keluarga boleh memberikan sepenuh perhatian kepada Farid. Ibu bapa Farid hampa dan tidak percaya dengan perkara yang ditimpa oleh anaknya. Mereka berasa bersalah dan pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Papa, Mama, macam mana? Doktor ada cakap apa-apa pasal Farid? Doktor cakap Farid sudah buta. Farid dah tidak boleh nampak apa-apa. Apa? Betul ke Mama? Kesiannya Farid. Macam mana nanti dia nak belajar? Macam mana dengan perlawanan hoki dia? Macam mana? Keluarga Farid risau memikirkan keadaan Farid. Mereka telah mencari beberapa maklumat untuk menghantar Farid ke sekolah pendidikan khas masalah penglihatan. Ibu Farid juga telah mengambil keputusan untuk berhenti kerja bagi menjaga Farid di rumah. Selepas beberapa hari, Farid telah membuat temu janji dengan Dr. Melissa untuk membincangkan perkembangan Farid. Pagi Encik Badrul. Macam mana keadaan Farid? Pagi doktor. Tapi Farid masih tidak boleh membiasakan diri dengan keadaannya. Kalau kita beli tongkat yang biasa digunakan oleh orang buta, boleh ke? Boleh Encik. Tapi tongkat itu perlu mengikut kesesuaian Farid. Jadi lepas saya diagnos Farid hari itu, saya cadangkan Farid untuk beli satu tongkat dan ubah suainya. Oh, tongkat yang diubah suai. Macam mana rupanya? Dr. Melissa telah mengeluarkan prototipe tongkat yang diubah suai mengikut tahap keadaan Farid. Tongkat tersebut dipanggil sebagai Sensory Smart Stick atau 3S. Baik Encik Badrul, ini ialah prototipe 3S atau kita panggil Sensory Smart Stick yang boleh diubah suai dan diberikan kepada Farid. 3S ini lebih canggih berbanding tongkat biasa. Penggunaannya lebih mudah dan cepat serta boleh digunakan di sekolah juga. 3S ini juga mempunyai earbud atau satu string kecil untuk membantu penggunanya. Wow, stick ini dijual kat pasaran tak? Tidak Encik Badrul. 3S ini perlu dibeli dan diubah suai mengikut tahap penglihatan Farid. Kita akan mengubah kepanjangan 3S ikut ketinggian Farid. Earbud itu juga boleh memberi amaran atau arahan kepada Farid sekiranya terdapat benda di sekelilingnya. Jadi, Encik Badrul boleh bawa Farid dengan ahli keluarga yang lain untuk cuba 3S ini pada sesi yang seterusnya. Encik Badrul telah pulang ke rumah dan menceritakan perkara tersebut kepada isteri dan anak-anaknya. Dia telah tekad untuk membeli alat teknologi bantuan tersebut. Dia juga telah mengajak Farid dan ahli keluarga yang lain untuk bersama-sama pergi ke hospital pada minggu depan bagi mendapatkan 3S tersebut. Pada minggu seterusnya... Pagi doktor. Hari ini saya dengan ahli keluarga yang lain telah datang untuk sama-sama cuba menggunakan 3S itu. Ya doktor, kami sangat teruja dan harap alat tu boleh bantu Farid. Pagi semua. Okey, saya pergi ambil dulu alat itu. Dr. Melissa telah mengeluarkan satu tongkat yang dilengkapi dengan earbud dan skrin. Ini ialah alat teknologi bantuan yang direka untuk Farid. Jadi, Encik dan Puan boleh sentuh dulu. Nanti kita boleh bagi kat Farid untuk cubanya. Wah, betul-betul canggih ni. Farid mesti suka. Saya suka juga alat ni. Harap-harap ia boleh bantu Farid. Jadi doktor, sekarang saya perlu panggil Farid dengan kakaknya untuk masuk dan cuba 3S ni. Boleh juga. Nanti saya boleh terus ajar Farid cara penggunaannya. Puan dengan ahli keluarga yang lain juga boleh sama-sama tengok. Puan Mona dan kakak Farid telah membimbing Farid untuk masuk ke bilik terapi Dr. Melissa. Pagi Farid. Hari ni doktor ada benda baru untuk bagi Farid. Apa ni? Tongkat ke? Aku tak nak guna tongkat. Aku masih boleh jalan lagi. Tak perlu bantu orang lain. Tak Farid. Ni tongkat yang lain daripada lain. Tongkat ini boleh bantu Farid pergi mana-mana sahaja. Mana mungkin. Aku tak percaya. Cuba bagi aku test.
Farid telah menyentuh dan merasai 3S dengan sifat ingin tahu. Dr. Melissa juga telah membimbing tangan Farid untuk tekan button on. Ahli keluarga Farid telah melihat dan mempelajari cara penggunaan 3S tersebut. Okey Farid, sekarang saya telah letakkan tangan Farid ke atas button 3S tu. Cuba Farid tekan button tu sekali. Kalau sekali, dia switch on. Kalau tekan 2 kali, dia switch off. Dia juga boleh panjangkan dan pendekkan stick tu guna button tu. Farid telah menekan button tersebut dan semua skrin dan earbud telah diaktifkan. Dr. Melissa juga memakaikan earbud kepada Farid untuk mendengar arahan. Farid berasa teruja untuk mengetahui alat tersebut. Namun, dia masih ego dan tidak menunjukkan sebarang ekspresi. Farid, sekarang Farid dah tahu ada on-off button. Selain itu, Farid juga boleh guna voice dan call. Lagi menarik, Farid boleh bagi arahan kat Siri. Alah, macam kat telefon tu. Wow, ada Siri lagi. Lain macam. Jap, aku cuba. Hey Siri, go to home. Siri telah memberikan arahan kepada Farid melalui earbud. Keadaan ini menyebabkan Farid teruja dan gembira. Wow! Menarik. Ada apa lagi kat 3S ni? Okey, Farid, 3S ni juga boleh call orang. Farid juga guna Siri untuk bagi arahan untuk call orang. Dalam skrin tu ada nombor-nombor telefon yang telah save sebelum ni. Jadi, Farid cuma cakap, "Hey Siri, call siapa?" Nanti Siri tu boleh terus call orang tu. Cuba Farid call ayah Farid. Okay. Hey Siri, call Papa. Telefon Encik Badrul telah berdering yang menandakan Siri telah berjaya menghubungi ayah Farid. Farid sekali lagi rasa gembira dan tersenyum serta ingin tahu fungsinya yang lain. Wah, apa lagi? Best juga. Okey Farid, fungsi lain 3S ni ialah dia boleh bagi amaran kalau ada benda tak bernyawa di sekeliling. Macam ada kereta, tiang atau dinding di jarak 1 meter. Earbud tu akan keluarkan bunyi watch out. Sekarang kita test. Saya akan letak kerusi depan Farid. Nanti Farid halakan stick tu. 3S mengeluarkan amaran melalui earbud tersebut. Semua ahli keluarga termasuk Farid rasa kagum dengan ciptaan alat teknologi bantuan tersebut. Bagus juga stick ni. Bolehlah aku show off nanti. Ya Farid, tapi Farid masih perlu datang ke bilik terapi ni untuk praktis guna stick ni. Sebab saya risau kalau tidak sesuai dengan Farid, kan perlu bersuai lagi. Okey doktor. Aku cuba guna dulu stick ni. Sesi terapi telah berakhir dan Farid telah membawa balik 3S untuk digunakan di rumah dan sekolah. Farid juga telah mempraktis menggunakan 3S dengan bimbingan ahli keluarganya. Farid sudah mula boleh menerima hakikat bahawa dia buta dan perlu bergantung kepada alat teknologi bantuan tersebut. Ketika berada di sekolah, Farid berasa sangat teruja. Dia teruja kerana dia berada dalam persekitaran yang mempunyai masalah sepertinya. Farid berasa selesa di sekolah baru dengan kemudahan sekolah yang sesuai dengan masalahnya. Sekolah tersebut mempunyai laluan tektai dan persekitaran di sekolah itu sangat kondusif untuk penggunaan sensory Smart Stick 3S. Itu, Farid ingin berkongsi perasaan gembira ini dengan ibunya. Mama, Farid sangat gembira dengan persekitaran sekolah ni. Farid nak juga belajar di sekolah ini. Bagus Farid. Mama berasa sangat gembira kerana Farid berminat untuk belajar di sekolah ni. Mama akan bawa Farid untuk berjumpa dengan Cikgu Julia. Cikgu Julia ni ialah guru kelas Farid. Puan Mona membawa Farid berjumpa dengan Cikgu Julia, guru kelas Farid. Cikgu Julia berada di bilik guru. Apabila mereka sampai ke bilik guru, Puan Mona membantu Farid untuk meletakkan lokasi bilik guru di aplikasi Waze yang ada pada Sensory Smart Stick 3S tersebut. Farid, Mama dah letak lokasi bilik guru pada 3S ni. Sekiranya Farid ada sebarang masalah, Farid boleh pergi berjumpa dengan Cikgu Julia di bilik guru melalui aplikasi Siri dan Waze yang ada pada 3S tu. Yelah Mama, saya masih ingat cara menggunakan 3S ni. Mama jangan risau. Farid nak belajar untuk berdikari di sekolah ni. Bagus Farid. Mama berasa gembira dengan melihat perubahan pada Farid. Farid, kita sudah sampai tempat duduk Cikgu Julia.
Nanti, Mama akan bagi salam kepada Cikgu Julia terlebih dahulu. Lepas tu, Farid memperkenalkan diri kepada Cikgu Julia. Baik, Mama. Selamat pagi, Cikgu Julia. Saya ibu kepada Farid. Farid berumur 13 tahun dan dia disahkan buta selepas kemenangan jalan raya pada 3 bulan yang lepas. Farid ditetapkan untuk meneruskan pembelajarannya di sekolah ini. Kami diberi arahan untuk berjumpa dengan Cikgu Julia. Selamat pagi Puan Mona dan Farid. Saya Cikgu Julia, guru kelas Farid. Selamat berkenalan. Selamat pagi, Cikgu Julia. Nama saya Farid. Hobi saya ialah main hoki. Cikgu Julia, saya dengar sekolah ni boleh belajar hoki. Betul ke? Betul Farid. Farid boleh belajar main hoki di padang hoki pada setiap hari Rabu. Yeay, saya dapat main hoki lagi. Nampaknya Farid sangat suka dan berminat dalam hoki. Saya ingin membantu Farid supaya Farid dapat menyertai latihan hoki dan meningkatkan keyakinannya melalui sukan hoki ini. Baiklah Farid, nanti Cikgu Julia akan bantu Farid untuk mendaftar dalam latihan hoki. Sekarang, Cikgu Julia akan bawa Farid ke kelas. Kita akan mulakan pembelajaran pada hari ini. Puan Mona boleh ikut kami ke kelas, namun selepas Farid sudah duduk di tempatnya, Puan Mona boleh balik terlebih dahulu supaya Farid boleh menyelesaikan diri di dalam kelas dan sekolah ini. Baik, Cikgu. Saya akan balik nanti. Jom Farid, kita pergi ke kelas sama-sama. Cikgu Julia, Farid dan Puan Mona berjalan ke kelas Farid. Farid, ini kelas satu amanah. Ini kelas Farid. Farid boleh sentuh di pintu kelas ini. Sekiranya Farid dapat menyentuh huruf I dalam Braille, maka ini ialah kelas Farid. Sekarang, jom kita sentuh huruf Braille bersama-sama. Farid menyentuh huruf Braille bersama-sama Cikgu Julia. Maaf Puan Mona. Puan Mona hanya boleh melihat Farid di luar kelas saja supaya tidak mengganggu pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Baik, Cikgu Julia. Farid, jom kita masuk ke dalam kelas. Cikgu Julia dan Farid masuk ke dalam kelas. Selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu ingin memperkenalkan seorang murid baru. Nama yang diberi ialah Farid. Farid berumur 13 tahun dan menghadapi masalah buta sepenuhnya. Cikgu berharap semua murid boleh beri kerjasama dan bantu Farid di dalam kelas ini. Farid, sila memperkenalkan diri. Selamat pagi semua. Nama saya Farid. Saya berumur 13 tahun. Hobi saya ialah bermain hoki. Farid, saya Nadim. Saya suka main hoki juga. Nanti Farid boleh bermain hoki dengan saya. Baik Nadim, selamat berkenalan. Baiklah, sekarang Cikgu Julia akan bawa Farid untuk duduk di tempat duduk Farid. Cikgu Julia membawa Farid ke tempat duduknya. Cikgu Julia juga membantu Farid untuk meletakkan tempat duduknya sebagai lokasi kelas di aplikasi Waze yang ada pada Sensory Smart Stage 3S tersebut. Farid, ini tempat duduk Farid. Farid boleh bercakap dengan Siri seperti, "Hey Siri, saya ingin pergi ke kelas." Maka Farid akan dibawa ke kelas dan tempat duduknya. Farid juga boleh sentuh di bahagian atas hujung meja. Farid boleh sentuh huruf F dalam bentuk Braille. Jadi inilah tempat duduk Farid. Farid menyentuh huruf Braille bersama-sama Cikgu Julia. Selepas itu, Farid duduk di kerusinya dengan bantuan Cikgu Julia. Cikgu Julia memulakan pengajaran dan pembelajaran. Puan Mona balik ke rumah dengan perasaan yang gembira. Puan Mona yakin keadaan Farid akan bertambah baik di sekolah ini. Semasa waktu rehat, Nadim ingin berkawan dengan Farid. Farid, boleh tak kita jadi kawan? Boleh? Farid, awak tahu tak saya pakai spek yang tebal? Cuba awak rasa, best kan? Power saya 1000. Ush, tingginya power kau. Spek awak tu tebal lah kan? Macam best juga. Tapi, saya ada 3 stick tau. Nah, cuba awak try guna. Wow, hebat gila.
Farid dan Nadim menjadi kawan baik yang tidak boleh dipisahkan. Mereka makan dan belajar bersama-sama. Mereka sentiasa bermain hoki selepas kelas dengan pemantauan pelatih hoki dan pengiringnya. Farid berasa sangat gembira kerana kawan dan guru di sekolah baru-barunya baik-baik belaka dan sangkaan Farid meleset jauh. Mereka dapat terima Farid seperti kawan baik mereka serta sentiasa membantu Farid di persekitaran yang baru ini. Farid berasa sangat gembira dan dia berasa selesa di sekolah baru ini. Farid bukan sahaja dapat pencapaian yang baik dalam akademik, malah dia berjaya juga bermain hoki walaupun dia buta sepenuhnya. Ibu bapa Farid bangga dengan pencapaian dan kejayaan Farid. Farid dan ahli keluarganya dapat menerima ketidakupayaan yang dihadapi oleh Farid. Mereka melihat kekurangan yang dimiliki oleh Farid sebagai satu kelebihan. Mereka juga sering memberi sokongan, motivasi dan semangat kepada Farid untuk tidak berputus asa dalam kehidupannya serta menggalak Farid untuk menyertai aktiviti atau pertandingan yang dijalankan di ruang tamu. Farid telah berbual dengan ayahnya. Farid, awak macam mana sekarang? Dah sesuai dengan sekolah baru tu? Ya, Pa. Farid rasa gembira dan bersyukur, Pa, dengan apa yang Farid ada sekarang. Tapi, Pa, Farid nak minta maaf juga dengan Pa kalau dulu Farid nakal kat sekolah. Oh, tak apa. Papa tak marah. Cuma Papa rasa kecewa bila Farid jadi nakal. Tapi sekarang Papa maafkan Farid. Dah lepaskan semua yang berlaku. Baik, Pa. Farid janji takkan nakal lagi macam dulu. Pa, boleh bawa Farid pergi sekolah lama tak? Farid nak pergi minta maaf dekat Cikgu Hamzah yang Farid pernah kenakan dia dulu. Boleh, nanti Papa bawa. Encik Badrul dan Farid pergi ke sekolah. Encik Badrul bawa anaknya untuk berjumpa dengan Cikgu Hamzah. Cikgu Hamzah, saya ingin minta maaf kat Cikgu Hamzah atas segala yang saya pernah buat dulu. Saya janji takkan ulang lagi perbuatan ni. Saya sudah insaf, Cikgu. Saya tahu perbuatan saya ni salah, Cikgu. Maafkan saya, Cikgu. Tak apa Farid, jangan risau. Cikgu menerima kemaafan Farid. Cikgu tahu Farid tak ada niat untuk melakukan perkara tersebut. Baguslah kalau Farid dah sedar, dah tahu apa kesalahan yang dilakukan. Cikgu harap Farid dapat berjaya dalam masa depan nanti. Sekarang, biar cikgu jadi mata Farid. Cikgu bawa Farid jalan di kawasan sekolah. Cikgu Hamzah dan Farid berjalan di kawasan sekolah dengan gembira. Cikgu Hamzah menceritakan tempat yang mereka lalui serta mengimbas kembali kenangan di sekolah itu seperti kantin, kelas perpustakaan dan lain-lain. Farid, kita dah sampai pintu belakang sekolah. Jangan lupa pesanan cikgu. Jadilah seseorang yang baik dan kekuatan rohani. Seseorang bukan hanya ilmu yang tinggi semata-mata. Tidak ada satu benda atau satu perkara pun di bawah sana yang boleh menentukan untung nasib dalam hidup kita. Marilah kita cuba memperbetulkan niat. Cuba memperbaiki diri untuk menjadi insan yang bersyukur. Seterusnya, mendapat ketenangan dan kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri abadi. Farid kena jaga diri tau. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Bye. Encik Badrul dan Farid naik ke kereta. Pa, Farid rasa lega, Pa. Lepas minta maaf kat Cikgu Hamzah sebab kesalahan dulu, Pa. Banyak je perkara yang menyedarkan Farid hari ni, Pa. Beberapa bulan yang lepas, saya boleh nampak semua ni, Pa, dengan mata. Tapi hari ni saya hanya mampu menggunakan tongkat ni je, Pa, sebagai mata saya. Betul Farid, semua berlaku ada hikmahnya di sebalik apa yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kita semua. Jomlah kita balik. Mama dah masak tom yang campur kegembiraan Farid tu. Kehidupan Farid kini jauh berbeza dengan apa yang pernah dilalui dahulu. Dia langsung tidak menyangka dengan satu peristiwa hitam itu dapat mengubah hidupnya secara sepenuhnya. Daripada seorang individu yang dapat berjalan dengan normal berubah menjadi seorang individu yang bergantung sepenuhnya kepada sensori Smart Stick 3S itu. Namun, Farid bersyukur terhadap apa sahaja yang berlaku dalam kehidupannya. Farid percaya terdapatnya hikmah di sebalik apa yang telah ditentukan oleh Tuhan kepadanya.